Yang mulia Fadil Tuan Imam ahli jawatan kuasa masjid, Tuan Guru Ni Aziz Bagu Kemie, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tamunya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk sama-sama kita berkumpul dan kita berada di dalam masjid kita ini menunaikan salat maghrib secara berjemaah, dan kita dapat meneruskan agenda kita sebagai seorang Muslim, dapat berada di dalam masjid mendengar sedikit sebanyak tazkirah dan peringatan bagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ruang dan peluang untuk kita berada di dalam masjid kita ini. Dan pada malam ini kita adakan sedikit tazkirah dan kuliah, yang mana sekarang kita sedang berada di dalam bulan Rabiul Awal. Yang kita raikan di dalam bulan ini ialah peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasanya di dalam bulan Rabiul Awal ini kita baca peristiwa kelahiran Nabi atau kita sebut sebagai Maulud. Dan kita sebut sebagai Maulud. Maulud ni asalnya ialah perkataan Maulid, iaitu kelahiran Nabi. Jadi malam ni hamba tidak nak sentuh peristiwa Maulid ini kerana hamba yakin bahawa sudah tentu kita sudah pun ataupun mungkin kita akan mengadakan ceramah Maulud ni. Kita biasa mengadah di tempat-tempat yang lain dan di ruang-ruang yang lain. Malam ni hamba nak petik suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Riyadhus Salihin. Imam Nawawi ni dia menyusun suatu kitab, nama kitab itu ialah Riyadhus Salihin. Gapo makna Riyadhus Salihin? Riyadhus Salihin ialah merupakan, maknanya ialah taman orang-orang yang salih. Nabi sebut di dalam hadis, ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil jannah. Sesungguhnya tempat di antara rumah dan mimbarku ini, di tengah-tengahnya itu ialah merupakan taman daripada taman-taman syurga. Mana? Taman daripada taman-taman syurga. Nabi sebut satu tempat di antara rumah dan mimbarku ini tengahnya ini taman daripada taman-taman syurga. Mana taman syurga ini? Kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, kita tengok tempat di antara mimbar makam Nabi dengan mimbar Nabi. Makam Nabi tu ialah merupakan rumah Nabi lah. Rumah Nabi dulu tu merupakan rumah Nabi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi dikebumikan di dalam rumahnya itu sampai sekarang dikenali sebagai makam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut la taj'al qabri masjidan. Nabi kata jangan kamu buat kuburku ini jadi masjid, kerana ada orang sebelum daripada Nabi, bahkan budaya orang-orang jahiliah ini, bila matinya mana-mana tu alim di kalangan mereka, mereka akan jadikan kubur itu sebagai masjid. Maka pergi sembahlah masjid itu, pergi sembahlah kubur, mayailah dekat kubur. Maka Nabi pesan bahawa jangan kamu buat rumah kuburku, jangan buat masjid. Jangan buat masjid. Jadi kubur Nabi itu Nabi telah pesan dah, jangan dijadikan masjid. Sebab itulah kita kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, makam Nabi itu bukan masjid. Makam Nabi itu. Lah ni tak apalah dia tutup molek dah ni. Kalau salahlah kita boleh masuk duduk dekat makam Nabi, kita tidak sah untuk bertahiyatul masjid di situ kerana tempat tu bukan masjid. Nabi tidak benarkan.
Cuma persoalannya kerana selepas daripada Nabi wafat, Masjid Nabawi diperluaskan. Orang peluah. Dulu setakat tu ya. Dulu tak campur dengan makam Nabi ni. Tapi kerana selepas itu diperluaskan, sehingga kita tengok kawasan Masjid Nabawi yang luar tu, pagar itu, itulah dia yang merupakan pekan Madinah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Madinah seluar zaman Nabi, seluar mana? Seluar pagar Masjid Nabawi tu. Sebab tu kalau kita jalan dengan orang tahu, dia boleh tunjuk sosok dalam Masjid Nabawi. Tu rumah orang sekian-sekian, ni telaga orang sekian-sekian, ni jalan tempat orang ni lalu ke masjid, ni pintu ni pintu ni. Sebab masa zaman Nabi itu merupakan pekan Madinah. Tetapi kerana keperluan semasa, sedikit demi sedikit diperluaskan, sampailah Masjid Nabawi yang kita lihat pada hari ini. Adapun makam Nabi itu apabila nak diperluaskan, maka para pemerintah dan para ulama semasa mengambil ketetapan untuk tidak memindahkan kubur Nabi SAW. Kalau nak pindah agak, payah pula lah, nak kena gali, nak kena korek, itu tak bukan. Itu kerana nak menjaga kehormatan jasad Nabi SAW, maka tidak dipindahkan. Nak sebut cerita bab makam Nabi. Maka Nabi sebut bahawa ma baina baiti. Baiti itu rumahku, makam Nabi itulah. Wa mimbar Nabi, di tengahnya itu ialah raudatun min riyadil jannah. Di tengah-tengahnya itu merupakan taman daripada taman-taman syurga. Sebab itu kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, di tengahnya ini diletakkan kapet yang berwarna hijau. Hijau muda tu. Kapet warna hijau muda tu raudatun min riyadil jannah. Raudah yang kita sebut sebagai raudah. Bakat pergi belakanglah. Kalau pergi ke Masjid Nabawi, jangan lepas peluang untuk kita solat di raudah. Bukan mudah tuan-tuan. Kalau dulu kat berebuk nak boleh kau masuk. Kita sujud atas tumit orang lain sujud atas punggung kita. Nak rakyat. Tapi bunyi khabar Allah alhamdulillah ni dia ada sistem giliran dah. Kita boleh masuk nama dalam aplikasi ni, ada apps ni. Dia ada aplikasi dalam telefon ni, kita masuk giliran. Lepas tu bila kita nak masuk, kita tunjuk ni. Kita boleh masuk. Dia ada sistematik sikit. Jadi pakat pergilah ke raudah. Sebab apa? Sebab pahala yang sangat besar orang yang bersolat di raudah, berdoa di dalam raudah sepanjang yang dia boleh. Alhamdulillah, orang kita ni tuan-tuan sekalian, kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, suruhlah buat kita ni boleh semaya di raudah. Mari royak kita, Allah Ustaz, puas hati lagi umrah baru ni. Puas hati lagu mana? Allah hamba duduk 7 hari, 14 kali boleh semaya di raudah. Alhamdulillah. 14 kali boleh semaya di raudah. Dia klik rumah dia bangun kemian ni, sejid depan rumah, tak mari-mari. Perak juga. Tapi tidak orang bangun kemian lah. Orang kau bangun cican. Tak boleh lah kata orang bangun kemian, muka duk bangun kemian. Kalau pergi bangun cican, kita kata orang bangun kemian pula. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ini nak sebut bagaimana Nabi menyatakan bahawa di antara rumahku dan kuburku ini, di tengah-tengahnya itu merupakan taman daripada taman-taman syurga. Jadi kita duduk dalam taman syurga. Di antara taman-taman syurga lagi ialah kita ni duduk di masjid, di majlis ilmu. Duduk majlis ilmu ni juga taman syurga. Taman syurga. Baik. Balik pada cerita kita ini, apa yang bersebut tu? Sebab nak cerita tadilah kitab Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin ini Imam Nawawi dia susun hadis-hadis. Imam Nawawi ni dia susun kitab hadis 40 yang kita duk baca sama. Dia ambil 40 buah hadis yang penting-penting. Yang penting-penting yang dia ambil yang bagi dia penting. Maka dia susun, jumpalah. Kita namakan sebagai hadis 40. Hadis 40. Lepas tu, selepas habis hadis 40 ni pula, habis dah ngaji hadis 40 ni, maka Imam Nawawi pun susun pula kitab yang dinamakan Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin ini dia susun yang mengandungi ratusan hadis-hadis yang bagi dia meliputi pelbagai aspek kehidupan.
Banyak kali kita ngaji kitab Riyadhus Salihin ini, kita boleh temu macam-macam hadis. Dan kita kalau boleh buat kita ni, kalau nak mengaji kat kena mengajilah paling tidak kitab Riyadhus Salihin. Kalau nak ngaji kitab besar-besar lagi tu boleh jadi kita tidak ada kemampuan kan. Kalau kita boleh ngaji kitab Umdatul Qari contoh, ataupun kita buka Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ni memerlukan kepada orang yang takhassus ataupun mengkhususkan bahagian hadis. Kitanya kalau boleh kita duduk kampung, balai-balai mari ke masjid, balai balasah ni, kita buka kitab Riyadhus Salihin tak apa dah. Kitab Riyadhus Salihin boleh dah. Banyak dah yang kita boleh ambil di dalam pengajaran kitab Riyadhus Salihin. Nak buka hak besar-besar boleh jadi memerlukan masa yang panjang. Dah kita mari balasah ni, kalau orang ngajar panjang-panjang kat, kita jeling balik mata-mata dah. Moga nak pergi kedai pujian lagi. Tapi malam ni tak boleh panjang lah. Pasal hamba ni nak kena ada soal lagi program. Ada program Diau Cina tu. Ada selawat. Baik. Kita nak baca kitab Riyadhus Salihin. Tinggal 10 minit lagi nak isar pula. Baik. Dalam banyak-banyak hadis kitab Riyadhus Salihin Nabi sebut tentang suasana hari kiamat. Di antaranya baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Ibnu Abbas 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Uridtu 'alayya al-umam fara'aytu an-nabiyya wa ma'ahu ar-ruhayt wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulani wan-nabiyya laysa ma'ahu ahad iz rufi'a li sawadun 'azimun fazanantu annahum ummati faqila li hadha Musa sallallahu alaihi wasallam wa qaumuhu walakin انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ثم نحضا فدخل منزله فخاض الناس في أولئك الذي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقال بعضهم فلعلهم الذي صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فلعلهم الذي ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله وذكروا أشياء فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الذي تخوضون فيه فأخبروه فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام عكاشة بن محصن فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Panjang pula kau pendek jadi. Baik. Nabi sebut tentang suasana hari kiamat. Dah kita ni duk sambut makhluk, comel dah kita ni dah. Kita duk selawat anta syamsun anta badrun, mulah tari mulah bulan. Kita puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asyraqal badru alaina, telah terbit bulan purnama ke atas kami. Boleh saja dalam selawat ni tuan-tuan. Boleh saja. Asyraqal badru alaina, telah terbit bulan purnama ke atas kami. Gapo lagi? Anta syamsun anta badrun, mulah tari mulah bulan. Kita puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dalam masa yang sama kita mohon kepada Allah Ta'ala. Alimus sirri wa akhfa mustajibud da'awati. Tuhan yang mengetahui segala rahsia, ya rahsia dan juga yang tersembunyi. Mustajibud da'awati, mu ya Allah yang mengabulkan segala doa. Rabbi irhamna jami'a. Ya Allah, bagilah rahmat kepada kami sekaliannya. Kita puji Allah Ta'ala pula. Nak ayat dalam selawat kita ni bukan setakat kita puji Nabi, bahkan kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Comel dah. Tapi dalam masa yang sama, lagu mana cara kita nak duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat esok akhirat. Lagu mana nak duduk dengan Nabi? Maka Nabi sebut uridtu alayyal umam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu kali Nabi duduk dengan sahabat, Nabi kata uridtu alayyal umam. Aku ni kata Nabi diperlihatkan suasana hari kiamat. Kata Nabi, aku tengok suasana hari kiamat. Nabi ni Allah Ta'ala perlihatkan dia, Nabi boleh tengok suasana hari kiamat. Kata Nabi, fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ruhayt wan nabiyya wa ma'ahu rajul
warajulani wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Kata Nabi, aku tengok nabi-nabi beramai, nabi-nabi belum pernah nabi ni beramai dah nabi ya. Lepas pada nabi tak ada nabi. Tak ada nabi. Nabi ni ngelah dah. Nabi kita kata, aku tengok nabi-nabi ni bersama dengan pengikutnya masing-masing. Nabi ni dia akan tengok, dia duduk dengan pengikut dia masing-masing. Dia register. Nabi ni, setiap nabi dia akan duduk dengan orang ikut dia masing-masing. Hak ni duduk basah panah dia, hak ni duduk basah panah dia, hak ni duduk basah panah dia. Kau ada. Maka Nabi boleh tengok suasana. Nabi diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Duduk dengan pengikutnya masing-masing. Lepas pada Nabi, tak ada Nabi. Biarlah orang lain ngaku je Nabi. Dulu ada pernah orang ngaku jadi Nabi. Sorang. Di di Selangor. Dia ngaku jadi Nabi. Mengaku sebagai Nabi ni suatu kesalahan. Suatu kesalahan. Di dalam jenayah. Satu jenayah syariah. Dia dihadapkan di mahkamah. Nak masuk ke mahkamah tu, dia pun buat isytiharah di luar. Dia kata, saya bermula pada hari ni, saya letakkan jawatan saya sebagai Nabi. Dia ingat jawatan Nabi ni sebagai jawatan ketua cawangan. Pasal apa? Pasal dia nak mengelakkan didakwa dia dalam mahkamah. Macam-macam lah jenis orang. Ada orang tak saya didakwa di mahkamah syariah, dia murtad. Ada juga lagu tu. Sebab apa? Sebab mahkamah syariah di Malaysia ni hanya berkuasa menghukum orang-orang Islam. Orang Islam. Orang tidak Islam tak ada hukum. Tak ada hukum. Maka dia isytihar, dia murtad. Dia isytihar, dia murtad. Maka mahkamah tak kena hukum. Sebab tu mahkamah syariah, setengah-setengah hakim syariah, dia ambil pendekatan, orang yang isytihar ke murtad ni, dia kata, dah, kamu masih lagi Islam, masa nak hukum. Sedih ke? Kalau orang itu kata dia murtad, Islam ini boleh jatuh dengan perbuatan, ataupun kata-kata, ataupun dengan niat. Dia niat. Dia tak ayat kau orang. Dia tak sebab takut. Tapi dia niat bahawa dia tidak Islam. Dia murtad. Mahkamah terpaksa buat lagu tu. Kita tak boleh nak salahkan hakim. Tak boleh salah. Sebab apa? Sebab kalau hakim kemo, dia ni murtad dia. Tak nak hukum. Itulah nak rakyat bagaimana kelompangan di dalam sistem perundangan negara. Banyak lagi kena baiki sistem. Banyak lagi kena baiki. Banyak lagi. Orang-orang hak tahu undang-undang ni, dia boleh tahu undang-undang. Kalau dia nak pada benda baik, dia akan buat supaya undang-undang syariah ni boleh menyekat perkara-perkara hak seperti ni. Tapi bagi orang yang ngaji undang-undang, sengaja nak cari tempat-tempat dia panggil ruang-ruang yang boleh takwil undang-undang syariah. Dia kita takwil. Dan lah ni proses nak takwil undang-undang syariah sedang berjalan. Ni sedang berjalan. Lah ni berlaku dah. Dan kita kena ingat, kalau undang-undang syariah satu negeri demi satu negeri dicapai satu persatu, ada banyak kemungkinan yang perlu untuk kita hadapi. Lah ni tak gagal lagi sebab nak ngundi. Nak pilihan raya. Lepas pilihan raya ni, kita nanti kelih lah apa yang akan berlaku kalau kita tidak mempunyai kuasa majoriti di dalam parlimen yang boleh mengekang daripada berlakunya perkara-perkara seperti ini. Kita tak sini nak bicara tu pasal benda tu banyak teknikal. Tapi nak sebutnya bagaimana cerita Nabi tadi, bahawa setiap Nabi-Nabi ni dia akan bersama dengan pengikutnya masing-masing. Maka Nabi sebut bahawa aku tengok ada Nabi duk belakang dia tu ramai kan. Alhamdulillah. Ada Nabi ma'hur rajulani. Ada Nabi ni bersama dengan dia ialah dua orang je pengikut dia. Ada Nabi ni dua orang je pengikut. Ada Nabi seorang je pengikut. Allahu Akbar. Berdakwah tugas habis geng, tugas Allah hajak orang kepada Islam, seorang je ikut. Nabi kata aku tengok ada Nabi ni seorang je ikut dia. Allah. Tanyalah dan berasa lagu mana? Kita tuan-tuan dan kita hak tidak Nabi ni pun kalau kita tanya gaya, cuba tanya gaya. Musim gaya. Rumah sebelah rumah kita berjujuk kereta klik belakang. Minah weh anak demo hak mana klik tu? Hak duk Johor klik alhamdulillah. Mari kereta besar Hyundai Pop.com mari. Lepas tu mari pula mana? Oh, mari pula Alfa hak boleh buka sendiri tu. Hak boleh buka sendiri. Petik suih buka. Tak, bukan hak petik suih. Hak kalau kita suruh buka dia buka. Rumah. Monggo anak dia hidup besar, klik gaya. Puluh orang klik belakang anak dia. Parking depan rumah dia. Hak tu rumah halik kanan kita, ni rumah halik kiri pun lagu tu juga pakat klik belakang. Anak tidak duduk dekat, duduk jauh mana? Duduk dekat-dekat. Tapi tanya gaya,
kupur belakang. Habis kupur. Tak muat depan rumah dia. Nak makin celeh sikit depan rumah kita. Tahu kan? Kita. Anak ramah. Pakak tak kelip belakang. Berasa lagu mana tuan-tuan ni? Berasa lagu. Anak telefon. Ma tak apa ke? Abah tak apa ke tak balik? Tak apa. Biarlah. Nak kena. Bapa tak balik tu. Tahulah kena syih. Raya ni pula kena syih. Kena kerjaga ni. Anak nombor 2 kata nak balik rumah tok tua. Anak nombor 3 kata tak boleh nak balik. Bapa tak nak baliknya. Ayah weh jeng. Jeng warna. Munduk bayu lalat tu lah. Balik bangun ke Mianing je. Tak boleh klik juga pasal jeng. Kau mana? Kau mana? Anak duduk jauh-jauh belakang, jauh dekat, semua tak balik. Nak balik guananya. Dah mengetuk ni baking tak mudah. Misal pula. Cucu cuek sikit, pamnya tak apa. Tele pala-pala cucu. Contohnya dah. Tidak tu cerita lah cerita. Tapi, oyaknya bawa. Kalau kita, orang sebelah rumah kita, balik belakang anak-anak. Alik kiri, balik belakang anak-anak. Kita tak balik, berasa lagu mana? Pedih kat lah. Kau mana? Berasa sakit hati kat lah. Tu dah lebak balik raya baru. Nabi ni tuan-tuan sekalian, dia tengok Nabi-Nabi lain ramai pengikut. Hak tu ada pengikut, ni ada pengikut. Hak ni 2 orang, ni seorang. Allah, sedih dah banding. Berasa sedih. Dan Nabi sebut wan nabiyya laisa ma'ahu ahad. Ada Nabi langsung tak ada pengikut. Tak ada orang ikut dia. Mana? Ada Nabi langsung tak ada pengikut. Kau sedih. Maka Nabi sebut inilah keadaan suasana hari kiamat. Maka Nabi SAW menyatakan bahawa kemudian aku tengok ada Nabi langsung tak ada pengikut. Mana? Adakah bila Nabi tu tak ada pengikut, Nabi tu gagah? Tak gagah. Tak ada masalah apa. Mana? Dia awak kerja dia. Dah orang tak sikut. Mana? Tahu yang tak sikut. Ini itulah dia realiti perjuangan para Nabi. Lagu itulah realiti perjuangan para Nabi. Sehingga mereka ada yang mengajak orang kepada Islam, tetapi orang tak ikut, orang tak terima, orang luduh, orang bunuh, macam-macam yang dihadapi oleh para Nabi. Baik. Maka bila lagu tu Nabi kata aku pun tengok suatu tempat yang ramai orang. Aku tengok ramai. Ramai ni. Orang lain sikit-sikit belakang. Maka Nabi kata aku tengok ramai. Fazanantu annahum ummati. Aku tengok ramai. Umat aku dah kali ramai tu. Nabi kata umat aku dah kali ramai. Nampak banyak tu. Pokok bangun kemiak pun nampak ada di situ. Nampak ada belakang di situ. Maka malaikat berkata, "Dak ya Muhammad, haza Musa sallallahu alaihi wasallam wa qaumuh." Dan tu umat Nabi Musa, bukan umatmu. Allah. Aku ingat kau umat aku ramai. Nak royak Nabi ni suka kalau umat dia ramai. Umat dia ramai Nabi suka. Maka kita kena beramallah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh ke tak boleh? Boleh lah ni. Nak panjang tak boleh lah. Bak tu gua muslimat ada kat belakang tu. Lama tak boleh klik. Jadi kita kena beramallah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun kata, disebut oleh Nabi, walakin inzur ilal ufuq. Hei Muhammad, malaikat kata, dah Nabi kata aku tengok tempat tu, aku ingat kau umat aku tapi umat Nabi Musa. Maka diminta Nabi tengok tempat yang lain. Tengok ke tempat yang lain. Maka bila aku tengok tempat yang lain, faiza sawadun azimun, ramah juga, bahkan lebih ramah daripada hak tadi. Itulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi di antara yang paling ramah. Bukan di antara, ialah umat yang paling ramah di akhirat esok-esok. Alhamdulillah. Pakat duduk kupur tunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam ramah. Berapa ramah? Kira sendirilah. Learn ni kalau kira orang Islam seluruh dunia ni berkali 2 bilion. Pasal Islam ni menjadi agama yang kedua terbesar di dunia selepas Kristian. Itu pun Kristian ni kalau capur belakang lah. Puak Kristian ni dia capur banyak mazhab juga. Ada Ortodoksnya, ada Protestannya, ada Katoliknya. Tak boleh semaya tempat masing-masing. Katolik tak boleh semaya tempat gereja Ortodoks ni dia tak boleh semaya. Dia gereja masing-masing. Kita tak ada masalah. Cuma jangan kena semaya, kena ikut cara kita mengaji. Tak ada masalah. Bahawa kita sah. Ambo pergi baru ni ke Azerbaijan. Beberapa bulan lepas pergi Azerbaijan.
Tepak tu memang Syiah. Orang Syiah belaka. Nah. Orang Syiah. Berapa 90% Syiah. 90% Syiah. Nak cari pak semaya. Semaya pun dia belaka. Tapi bila kita nak semaya, kita minta semaya, dia bagi. Tak ada masalah. Masuk dia semaya, dia ada lah batu, dia cedek lah. Mungkin pun Syiah kan. Dia cedek batu luar, kita kena batu tu, kita sujud atas batu. Kerana itu ajaran puak Syiah. Kita tak usah kelenyap ambil batu lah. Muka kita nak Syiah, apa nak ambil batu. Semaya lah cara kita. Maya je kita tak ada masalah. Apa dia duk kata dia marah ke apa dak. Ni pok sunnah, ahli sunnah dak. Semaya tubik tu pula. Tubik tu pula dia jamu pula air. Kita minum pula air. Nak kecek tak reti kucing kambing nak kecek mana. Orang putih pun tak faham. Kita nak faham bahasa dia lagi tak faham. Kena guna Google Translate, guna telefon. Amu nak kaya gapo-gapo bubuh ni. Sebut ke dia. Dia pun suka dia faham dan. Lepas tu kita pun kita suruh dia tarik pula. Terjemur pula. Lagu itulah keceknya. Tapi nak koyak yang bawa, alik kita tak ada masalah. Tapi dalam agama Kristian, nak semaya di gereja yang berbeza ini ada sedikit masalah. Islam ini, orang Islam ni yang paling ramah di akhirat esok-esok. Yang paling ramah di akhirat esok-esok. Duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa dalam ramai-ramai umatku ini wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wala azab. Nabi kata dalam ramai-ramai umat aku ni, ramai-ramai ni berapa ramai? Berapa juta tak tahulah. Katalah umat Islam ini 2 bilion seluruh dunia. Lah ni hak mati dah. Hak akan datang lagu mana? Hak ramai lagi buat kita ni. Ramai lagi orang kita ni. Orang bangun kimia lagi. Anak berapa orang sore-sore. Setengah-setengah kita buat kita kat anak ramai. Jenis padi geng. Tak ada masalah. Tak ada masalah lah. Jenis jenis padi geng ni. Kabar-kabar beranak. Alhamdulillah. Dalam ramai-ramai Nabi sebut. Dalam ramai-ramai umat aku ini 70,000 orang kata Nabi akan masuk syurga tanpa hisab. Dalam ramai-ramai ni kata 70,000 orang akan masuk syurga tanpa hisab. Tak payah hisab. Cok imigrasi tak ada. Pakai direct pakai gitu. Allahu akbar. Siapa dia 70,000 orang? Isu dah kita. Kita berhenti sekat ni, tahu kan? Sambung dia, kita habis sikit lagi 70,000 orang. Masuk syurga tanpa hisab. Kita kalau pergi ke kalau kita besok bawa kereta pergi ke Alexia, kita bawa kereta, ambo besok lah juga lah sikit sebanyak kadang-kadang nak pergi alah Kedah. Mak berasa malah nak pergi ke Alik Bukit Gerik ni gak. Cok pasport. Tapi kakahnya bukan mudah. Pasport kena ada belaka. Hak mana ada dalil tu kecil secara mana pun kena ada pasport. Kalau tak sebab berdipah pun. Lepas tu apa lagi? Kena gerai, kereta kena ada. Kereta pula kena nama kita. Lepas tu nak pergi pula, nak sebagai tu pula, driver dah boleh bawa. Orang lain semua kena jalan kaki. Jalan kaki belakang. Kena jalan kaki. Jalan anak-anak kecil pun jalan pergi tengah-tengah panah pun. Kata Allahu Akbar kena cok. Tapi dalam banyak-banyak tu, ambo tak gaji lah. Ambo ni pesennya kita kalau nak pergi kita tak payah kau orang lah. Tak payah kau imigrasi, tak payah kau kastel kan. Tapi dalam gambar-gambar tu kita tak berhati. Ada juga kereta-kereta jenis VIP, dia boleh gitu. Boleh gitu. Dia gitu. Cok tahu mana kan. Pakai tak tahu orang kata, lagu mana kan. Bila kita survey dia kata satu kereta diplomatik, kereta gotu, kereta tak apalah, tak ada masalah. Kita pula jenis malah nyusuh ke orang ya sebenarnya. Malah nyusuh kau saing-saing, malah nyusuh. Dia yang paling penting malah orang tahu kau kan. Kalau orang tahu pula gak, orang tu nak suruh nyenggah, orang ni nak suruh nyenggah macam-macam. Apa pakai jawab kita. Tapi dalam keadaan itu pun kita susah kena ngecok, kena tunggung ni. Orang lain hok jalan lacak pun kita berasa sedapnya puak dia. Semua juga kita pergi luar negara. Sampai dah kita ke mana-mana negara, dia pun suruh beratur. Pernah dah kita sampai Mekah, Jeddah sebagai contoh dah. Kalau dia beratur tu, Allah, 2 kali waktu semaya. Zuhur, asar, tak siap-siap. Kita tengok orang je ngecok tu kat, tak ada kau bersatu dia. Dia minum air teh tu kat, kong dia kata monitor tu kat, dia bangun pergi live. Kata-kata gak boleh yo dia. Kita perlu duduk situ, semaya. Lepas tu kita tanya kau bila nak siap kan. Dia kata mau tengok kau betul punuh.
Mesti tengok kau kita punah. Dia mangung dia lah kelai pula. Magu pula geng lah. Orang bercucuk tu. Pesen kau kan. Pesen kena banyak sabar lah. Ujian ni biasa. Gak orang lagu ni kita tak boleh layak ke dia. Mu kenal kalau aku siapa? Datuk mu negeri mau. Tidak sini dak. Teping mu datuk sini. Tidak datuk dah. Nak ayat punya. Tapi dalam gambar-gambar tu ada juga jenis orang pegang pasport diplomatik. Yang telah membuat suatu urusan awal dengan kedutaan. Dia masuk bilik VIP, orang ambil pasport dia, orang cok. Dia pun pakai gini. Allah. Lain kata ni. Tu baru atas dunia. Akhirat esok-esok ni tuan-tuan sekalian, manusia ni kena jemur, kena pajar. Depan Allah Ta'ala tak tahu berapa lama nak pajar. Tapi dalam ramai-ramai ni, Allah Ta'ala pilih 70,000 orang. 70,000 orang ni mari. Sore. Tak payah cok pasport. Tak payah lalu imigrasi. Selekar masuk. Pemain dari luar. Dihamparkan. Direct masuk ke syurga. Tanpa hisab. Allah. Siapa 70,000 orang? Lepas Nabi sebut lagu tu, maka Nabi SAW masuk dalam rumah. Nabi kata 70,000 orang ni masuk dalam rumah. Nabi tak say, Nabi tak kecek. Masuk dalam rumah. Gagal sahabat. Siapa dia 70,000 orang? Biung 70,000 orang siapa dia? Ada orang kata lagu tu, ada orang kata lagu ni. Ada orang kata bahawa 70,000 orang ni wulidu fil Islam. Orang yang lahir dalam Islam. Buat kita seduk baby lah. Buat kita ni semua berala dah dulu. Kita baru dah masuk Islam. 70,000 orang ni Tuhan akan pilih di kalangan orang yang dilahirkan dalam Islam. Kemudian ada pula orang tu kata lagu ni, orang tu kata lagu ni, siapa geger rumah Nabi. Geger luar burung geger. Maka Nabi tu Nabi kata kecek gapo gak ni. Gapo dia ada geger ni. Sahabat-sahabat kata kami sedang berbincang berkenaan dengan 70,000 orang ni, siapa dia? Siapa dia 70,000 orang? Maka Nabi sebut bahawa 70,000 orang ni hak masuk syurga tanpa hisab ini, kata Nabi, dia ada 4 perkara dia kena ada. Baru dia masuk syurga tanpa hisab. Yang pertama, humul lazina la yarqun. Yang kedua, la yastarqun. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. 4 perkara. Apa dia? Yang pertama, la yarqun. Mereka tidak berubat dengan cara yang haram. Bila mereka sakit, mereka tidak berubat dengan cara yang haram. Walaupun para ulama ni dibincang panjang lagu mana berubat cara yang haram ni, tapi kita boleh buat kesimpulan, orang yang bila dia sakit, dia tak cari cara-cara yang haram untuk berubat. Contohnya, dia pergi jumpa Tok Bomo yang melakukan amalan-amalan khurafat. Sakit dia ni, tapi tak pergi jumpa orang dia demo sakit ni, pergi jumpa doktor tu tak sia, jumpa doktor tak sia. Mu kena jumpa murid ke wak sanalah. Pergi ke tempat tu, tempat hak duduk apa berhala duduk tu, mu pergi situ. Tapi kena bawa ayam 3 ekor, pulut kuning 7 bekas, bawa pitih 99 sen. 99 sen tu hak kena bawa hak sen, tapi hak cahnya 2,500. Mana? Jangan kira. Dia pun ambil lah. Dia pun gini kocak. Program. Dia kata demo ni kena buat kat orang. Orang mana buat dah ni? Orang dekat rumah demo juga. Orang lagu mana? Orang ni hak jenis. Dia tubuhnya tinggi-tinggi, tidak pendek. Memang dia tinggi-tinggi, tidak pendek lah dia. Lepas tu putih-putih pula, tidak gelap belah mana. Kita pun Allah. Bahasa menatai tu lama dah aku duduk. Lama dah aku duduk rasa. Kita percaya kepada benda-benda seperti ini. Soal benar atau soal tidak, nombor 2. Tetapi kita telah pun mengadap perkara yang syirik untuk kita berubah. Ini dilarang di dalam Islam. Tak boleh. Tak boleh. Walau setawa mana pun kita sakit. Tak boleh. Tak boleh. Lainlah kita berubah dengan orang-orang yang tidak bergantung kepada perkara-perkara syirik. Contohnya sahabat-sahabat kita dah yang belajar asyifa. Dia tidak guna muka lain. Dia guna ayat Quran. Dia guna hadis. Dia tidak bergantung. Tidak minta tolong dengan benda-benda halus. Tak minta tolong dengan halus. Hak tu tak apa. Hak hamba hak sebut ni yang minta tolong dengan benda-benda yang halus, terutamanya jin dan syaitan
yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala yastarqun, dan dia tidak mengubati orang lain dengan cara yang haram. Mungkin dia tidak berubat, tapi dia berubat mengubati orang lain. Orang ni lagi berat. Yang ketiga, wala tatayyarun, tidak menggantung nasib kepada burung yang terbang di langit. Mana tidak percaya benda tahyul. Orang zaman jahiliyah, dia gantung nasib pada burung terbang langit. Dia nak tubik rumah dia tengok burung. Kalau burung terkanek, dia kira kalau burung terbang kanan, dia boleh musafir. Kalau burung terbang kiri, dia masuk semula dalam rumah, kerana dia percaya burung terbang kiri itu merupakan alamat sial. Ini tak boleh. Mana tak boleh. Puan kita juga kan, nak mari masjid, warna tak mari kena. Patutnya siapa dah, tak siapa lagi. Warna tak siapa ni. Allah nak tubik tadi ada bewak nitah sampai rumah. Bewak nitah, dia percaya. Bila bewak nitah tu artinya tanda tak baik. Dia masuk pula dalam rumah. Tubik pula bewak nitah pula. Tak tubik. Bewak tak nitah warna dah muka lalai besar-besar tinggi orang duk depan tak. Duk depan rumah dia tu. Bewak yang nitah hari-hari 10 raya bewak dah depan rumah dia. Jadi nak rayaknya kita ni lagu itulah juga. Kadang-kadang kita percaya tanda-tanda bila menata ni ada, bila menata ni ada, kecuali ada penjelasan sains. Ada penjelasan sains. Contoh bila ada menata ni artinya ada, kita kata tak orang tua-tua duk oyak kan. Kalau bila ada burung ni mana hujan nak mari dan sebagainya, dia ada penjelasan dia. Dia ada penjelasan. Tapi kalau kita percaya sekadar percaya dengan hanya kita tanpa pula kita percaya benda-benda khurafat yang tidak ada penjelasan, maka di sini kita kena berhati-hati, bimbang takut termasuk di kalangan orang-orang tertajarun tadi. Yang ketiga, yang keempat, mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara. Kita boleh ulah lagi lah 4 perkara ni lagu mana. Tapi pasal kita ni masuk Isa dah, hamba kena pergi klien pula ni. Tuan-tuan pun tengok kamu tu bela nak berhenti ni. Habis-habis ni. Ada setengah orang dia kata, "Ustaz, tengok jel. Dia tunjuk jel. Ya kita tengok, dia tunjuk nombor pun tunjuk jel lagu tu. Ada lagu tu. Baik, yang berikutnya, habis Nabi sebut lagu tu, tiba-tiba bangun seorang sahabat. Sahabat ni dia pandai seorang. Dia Nabi sebut tu terus dia bangun. Faqama Ukashah bin Mihsan. Ukashah bin Mihsan dia bangun, "Ya Rasulullah, ud'u Allah ayaj'al minhum." Wahai Rasulullah, doa kepada saya termasuk di kalangan 70,000 orang. Ramai kan 70,000 tu. Doa ke apa nak siksa. Nabi kata, "Anta minhum." Wahai Ukashah, mau termasuk 70,000 orang. Allahu Akbar. Kalau Nabi ayat lagu tu, kita lagu mana ya tuan-tuan? Lega. Kau mana? Lega tak mudah. Berasa nak sujud, syukur berkali, habis rin dah kita ni. Kalau lah Nabi boleh bagi jaminan kita, mau masuk 70,000 orang. Tapi sayangnya Nabi tak ada dah. Ukashah bin Mihsan bangun, dia minta dia diberikan jaminan, Nabi jamin dia. Lalu orang lain bangun belakang. Hak ni pun bangun, hak ni bangun. Amun nak kata ya Rasulullah. Nabi kata, "Sabaqakum Ukashah." Ukashah dah boleh first class tiket yang pertama. Ukashah dah boleh. Hak lain tu aku tak seroyak lah, puak belombong sendiri. Nak royaknya bahawa dia kat Ukashah sore. Kalau kita tolak tiket ni, artinya ada 69,999 lagi tempat duduk. Boleh dia ajak kita biar masuk agak. Kalau ajak kita masuk sore, Allah Akbar. Masuk syurga tanpa hisab. Jadi hamba rasa pada setakat pada malam ni yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala untuk peringatan diri hamba dan tuan-tuan sekalian. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa min sakhatika. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.